Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Makmur. Jadi daripada pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa, pentadbir dan juga pegawai-pegawai daripada Masjid Darul Makmur mengucapkan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian dan kepada kaum muslimin umumnya. Dan sebagaimana kami daripada Masjid Darul Makmur mengharapkan supaya tuan-tuan sekalian jika ada kelebihan keuangan dan sebagainya, marilah sama-sama membantu Masjid Darul Makmur yang masih perlukan bantuan-bantuan untuk menaikkan taraf dan juga untuk membaiki hal ehwal masjid ini. Jadi pada hari ini saya teruskan kuliah duha kita, iaitu dalam pelajaran tauhid, yang mana kita gunakan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah kita akan mulakan daripada muka surat 64. Sifat salbiyah. Dan kata musannif, wal khamsatu ba'daha salbiyah. Dan yang 5 kemudian daripada nafsiyah itu sifat salbiyah. Dan iaitu qidam dan baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Arti yang pertama sekali, sebagaimana yang wajib bagi kita mengetahui atau untuk mengenal Allah Ta'ala, ialah kita mengetahui yang Allah Ta'ala itu mesti ada. Artinya wujud. Kerana dunia ini perlukan kepada Allah Ta'ala, dan tidak akan wujud dunia ini, termasuklah kita, kecuali dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud itu ada yang mengatakan sifat atau ia tidak sifat tetapi termasuk dalam zat. Kerana bila dikatakan ada pada sesuatu, adanya tadi sama ada zatnya dan juga sifatnya, tapi secara rambang kita namakan sifat. Tapi sebenarnya ada dan bendanya itu atau zatnya itu adalah sama. Itu sebabnya ada itu adalah diri zat itu sendiri. Sebab itu dipanggil nafsiyah. Maka mengikut kata pengarang ini, iaitu selepas sifat nafsiyah ini ada sifat salbiyah. Salbiyah makna sifat penafian. Sifat penafian iaitu 5 selepas sifat nafsiyah, iaitu qidam, azim bersedia, menafikan ada permulaan, baqa artinya kekal, menafikan ada kesudahan, mukhalafatuhu lil hawadis, maknanya tiada persamaan, menafikan ada persamaan, dan seterusnya qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri sendiri, menafikan Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu tempat atau yang menjadikannya. Kemudian sifat wahdaniyah, menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Itulah sifat-sifat yang dinamakan sifat salbiyah. Jadi apa beza sifat salbiyah dengan sifat nafsiyah? Yang mana sifat nafsiyah itu ialah diri itu sendiri, tidak ada terkeluar daripada dirinya. Sifat salbiyah pula sifat yang luar daripada diri, iaitu menafikan ada pada diri, seperti menafikan ada permulaan, menafikan ada kesudahan, menafikan ada persamaan, menafikan ada
keperluan kepada yang lain dan menafikan kepada bilangan. Sebab itu dipanggil salbiyah. Daripada salab, artinya satu benda yang dinafi atau dicabut atau ditolak, itulah yang dikatakan salbiyah. Dan dibangsakan kepada salab jadi salbiyah. Dan hanya saja dibangsakan dia bagi salab kerana sekaliannya yang 5 itu menafikan bagi barang yang tiada berpatutan dengan Allah, kerana makna salb atau salbun itu nafi. Jadi makna salbun adalah nafi. Jadi sifatnya dibangsakan kepada, kalau satu salbi, tapi kerana sifat tu adalah muannas. Muannas tu maknanya feminin, jadi menjadi salbiyah. Tapi kalau dia muzakkar, salbi saja. Jadi salbun jadi salbiyah, itulah makna nafi. Maka qidam itu menafikan permulaan wujudnya, dan baqa itu menafikan kesudahan wujudnya, dan mukhalafah lil hawadis itu menafikan bersamaan bagi hawadis yang 10 perkara yang lain akan datang, sebutnya di dalam mustahil, di dalam yang mustahil di sana. Dan qiyamuhu binafsi itu menafikan berkehendak kepada zat atau kepada fa'il yang menjadikan dia. Dan wahdaniyah itu menafikan berbilang-bilang pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, seperti segala kam yang lain yang telah lalu sebutnya. Jadi begitulah sifat-sifat salbiyah, semuanya menafikan. Menafikan adanya permulaan, itulah qidam. Menafikan adanya kesudahan, itulah baqa. Menafikan adanya persamaan dengan hawadis atau dengan alam, itulah dia mukhalafatuhu lil hawadis. Menafikan berdiri pada zat atau pada tempat atau pada yang menjadikan dia, itu menafikan, maknanya itulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan menafikan ada berbilang-bilang ialah wahdaniyah, itu menafikan kam muttasil dan kam munfasil, sebagaimana yang diterangkan sebelum ini, di mana Allah Ta'ala adalah satu, tidak ada duanya pada zatnya, sama ada kam muttasil munfasil pada zat, atau kepada perbuatannya, kam muttasil dan munfasil pada sifatnya, dan juga menafikan pada kam pada perbuatannya. Itu kam muttasil pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia yang dikatakan sifat-sifat salbiyah. Maknanya selepas nafsiyah, sifat salbiyah. Jadi kita telah melalui 6 sifat, iaitu 1 sifat nafsiyah dan 5 yang kemudian itu adalah sifat salbiyah. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa murad dengan keadaannya salbiyah itu, bahawa maknanya menafikan seperti demikian yang tersebut itu, tiada murad bahawasanya segala sifat itu tertanggal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kerana itu sabit bagi Allah, tiada dinafi daripadanya, maka tadabbur olehmu. Jadi bila dikatakan sifat-sifat salbiyah, bukanlah maknanya dia terkeluar daripada sifat-sifat Allah, tidak. Sebaliknya dia juga termasuk dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, walaupun maknanya ialah maknanya ternafi. Jadi maknanya bukan dihilangkan daripada sifat Allah, dia tetap menjadi sifat Allah. Itu sifat Allah yang tidak ada permulaan. Allah bersifat tiada kesudahan. Allah bersifat tiada persamaan. Allah bersifat tiada berkehendak kepada tempat dan juga kepada pencipta ataupun yang membuatnya. Dan Allah
bersifat sifat tunggal, tidak berbilang-bilang. Jadi ini semua makna sifat Allah, bukan terkeluar daripada sifat Allah. Jangan kita salah faham, mentang-mentanglah kita katakan ia sifat yang menafikan, jadi yang akan dikatakan ini tak ada termasuk dalam sifat Allah. Tidak. Artinya kata pengarang ni mengatakan tidak demikian. Sebenarnya dia juga termasuk dalam sifat-sifat Allah, walaupun maknanya ialah dari segi makna menafikan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan takrif sifat salbiyah itu sifatun dallatun ala nafi ma la yaliqu billahi azza wa jalla, iaitu sifat yang menunjukkan atas sifat barang yang tidak layak dengan Allah azza wa jalla. Jadi itulah yang dikatakan sifat salbiyah. Apa saja sifat-sifat yang kita terfikir atau terbayang dalam kepala kita, yang mana terbayang akan apa saja yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, itulah maknanya sifat salbiyah, iaitu kita nafikan benda-benda yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa sajalah selain daripada 5 perkara tadi. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan tidak sedih, menafikan Tuhan sedih, menafikan Tuhan menangis, menafikan Allah SWT tidak terpekik pukau misalan. Itu semuanya sifat-sifat manusia, iaitu dinafikan pada Allah Ta'ala, termasuklah makna-makna dalam sifat-sifat salbiyah. Tapi tidaklah kita nak panjang-panjangkan berbanyak. Kalau kita nak kira dengan satu persatu banyak sangat. Jadi cukuplah para ulama supaya kita dapat melekatkan dalam hati kita dan dalam kepercayaan kita akan sifat-sifat yang penting, yang patut kita tahu. Kemudian kita kiaskanlah dengan mana-mana yang berpatutan, iaitu benda yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, jadi dinafikan adanya pada Allah Ta'ala. Maka telah lalu makna nafi itu, iaitu nafi yang kita katakan dulu telah lalu. Maka sekalian yang dinafikan itu tiada patut lagi Allah Jalla wa Azza, kerana bahawasanya sekalian itu mustahil pada zat Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Jadi apa yang dinafikan itu memang benda yang tidak layak pada Allah Ta'ala dan memang patut dinafikan. Misalnya kalau kita nafikan Tuhan tidak ada permulaan, jadi lawannya mustahil ya Tuhan ada permulaan. Bila Tuhan ada permulaan, maknanya ada yang mendahului Tuhan. Jadi yang mendahului Tuhan itulah yang dikatakan yang menjadikan Tuhan. Lama dia berpusing terus jadi daur. Dia menjadikan Tuhan dijadikan oleh dia, dan dia menjadikan Tuhan, dan kemudian Tuhan menjadikan dia, berpusing berputar-putar. Ini semua mustahil. Atau dia bersambung. Tuhan dia menjadikan Tuhan, yang Tuhan kita ni. Kemudian Tuhan itu dijadikan orang, ada yang menjadikannya lagi. Tuhan tu ada yang menjadikannya lagi, tidak putus-putus. Ini juga benda yang mustahil. Mustahil tidak berhenti. Jadi mesti ada terhenti kepada rantaian macam mana pun tak boleh ada rantaian itu. Itu dipanggil tasalsul. Jadi mustahil lah daur, iaitu berputing-puting, tasalsul berpanjang-panjang atau berantai-rantai, itu semuanya mustahil. Maka kaul yang membilangkan qidam dan baqa sifat salbiyah, itulah kaul yang muktamad. Jadi dalam segi akidah memang muktamad. Kaul ataupun kita ahli sunnah wal jamaah atas pelajaran ataupun atas pengajaran yang dibawa oleh Imam Asy'ari, yang dikatakan kita ni Asy'ariyah atau orang-orang Asy'ari, bertekad bahawasanya memang patut Allah Ta'ala
bersifat qidam dan bersifat baqa. Kerana kalau Allah Ta'ala tidak bersifat ini, berarti Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala yang benar. Kerana ada yang mendahulukan dan ada yang kemudian, iaitu mustahil. Jadi sekiranya misal kita tadi ambil qidam, kalau baqa, Tuhan tidak ada kesudahan. Seandainya Tuhan ada kesudahan, maknanya misalan, maaflah saja saya katakan Tuhan ni wafat atau mati. Jadi kalau Tuhan mati, sudah siapa yang nak ganti? Mesti ada pengganti kan? Baik, kemudian pengganti tadi pun mati juga, ada pengganti lagi. Ini semua tak boleh jadi. Kerana ini semua akan berlarut-larutan dan benda ini akan mustahil. Jadi itulah sebabnya wajib dan memang tetaplah bagi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di bawah syiar Asy'ari mengatakan bahawa Tuhan wajib bersifat qidam dan baqa. Maka dikatakan pada sifat salbiah itu hiya ghairuhu, artinya sifat itu lain daripada zat. Jadi harus kita faham juga yang dikatakan sifat salbiah ni bukan zat, maknanya dia lain daripada zat. Tidak sebagaimana sifat nafsiyah. Nafsiyah tu zat juga, zat dan sifatnya tidak dapat dipisahkan. Zat itulah sifatnya itu zat, itulah wujud. Tapi yang lain, sifat salbiah ni lain daripada zat. Artinya dia sifat zat tu zat. Jadi zat bersifat dengan sifat salbiah ini. Dan kata qil, qidam dan baqa itu sifat nafsi seperti wujud jua. Maka kaul ini dhaif, tiada dapat dipegang akan dia. Jadi kalau ada yang mengatakan sifat qidam dan baqa ini sama seperti sifat wujud, kita tak terimalah. Walaupun dia berpendapat begitu, tapi kita tidak menerima. Kerana kita tetap mengatakan bahawa sifat dan sifat salbiah lain daripada zat, bukan zat seperti sifat nafsiyah. Wujud itu yang dikatakan zat dan sifat tidak dipisahkan. Tapi sifat salbiah makna zat lain salbiah. Sifat salbiah itu adalah sifat ma'ani. Kemudian kata musannif pula, thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Artinya kemudian wajib pula bagi Allah 7 sifat dinamai akan sifat ma'ani. Jadi selepas sifat salbiah tadi ada 7 sifat, dan 7 sifat ini dipanggil ma'ani. Ma'ani ni jamak kepada makna, al-makna atau maknan. Jadi jamaknya ma'ani. Jadi sifat makna-makna, beberapa makna. Jadi beberapa makna seperti sifat kudrat, artinya maknanya lain dengan zat. Iradat, begitu juga kehendak maknanya lain daripada makna zat. Kemudian ilmu, begitu juga maknanya lain daripada zat. Hayat, maknanya lain daripada zat. Sama, lain daripada zat. Mendengar, basar, melihat, lain daripada zat. Kalam, berkata-kata, lain daripada zat. Jadi sifat-sifat ini, ada sebab itu dipanggil makna. Kerana makna zat, makna sifat. Jadi makna kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, makna-makna ini lain daripada zat. Zatnya satu. Kemudian makna-makna ini digantung oleh sifat-sifat tadi, atau sifat-sifat tadi berpaut ke sini atau bergantung di sini kepada individu, bergantung kepada zat, maksud saya. Bergantung kepada zat. Dan katanya kemudian itu tertib pada sebutan itu bukan tertib pada hakikat, kerana sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali, tiada terdahulu setengah atas setengahnya. Jadi maknanya asal sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah,
kemudian sifat ma'ani. Itu peringkatnya 1, 2, 3. Ini bukanlah berarti Allah Ta'ala ada sifat ma'ani dulu, kemudian barulah sifat ma'ani, maknanya didahulukan oleh sifat salbiyah. Sifat salbiyah didahulukan oleh sifat nafsiyah. Berarti bersusun macam itu, tidak begitu. Maknanya Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat ini tidak ada tertibnya, artinya dia daripada asal sama saja. Semuanya sifat-sifat ini ada sifat yang azali dan sifat yang kadim. Tidak ada yang dahulu kemudian misalnya dulu wujudnya ada, kemudian yang lain belum ada. Tidak. Wujudnya dan sifat-sifat lain, makna salbiyah, nafsiyah, salbiyah dan ma'ani tadi, sifat-sifat Tuhan tak ada bezanya dari segi zaman. Artinya tetap pada kesemuanya adalah pada azali Allah Ta'ala. Artinya sudah selesai daripada mengkhabarkan sifat nafsiyah dan salbiyah, maka hendak mengkhabarkan sifat ma'ani pula. Jadi maknanya kita akan sampai kepada sifat ma'ani, dan ini kita sambunglah pada pelajaran akan datang insya-Allah. Jadi selamat bertemu kembali pada akan datang. Jadi salam daripada Masjid Darul Ma'mur. InsyaAllah kita bertemu di lain kuliah Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.